maghrib di Masjid Bukit Indah yang penuh barakah karamah. InsyaAllah kita sambung pengajian kita penawar bagi hati, iaitu ubat bagi hati, yang mana hati kita ni selalu disebutkan dalam hadis berbolak-balik. Itulah Sayyidina Abu Bakar ketika membayangkan tentang masalah hati ini seperti air yang sedang menggelegak. Jadi dia sentiasa berubah hati kita. Bila lagi apa yang kita lihat, apa yang kita rasai, apa yang menjadi masalah kita semua mengenang kita kenang-kenang di fikiran, di benak fikiran kita, sehingga masuk dalam hati kita. Jadi oleh sebab itu hati ni perlu dicek. Selalu kita kena buat apa? Kalau kita pergi hospital, klinik, tuan-tuan buat rawatan kan, cek kesihatan, itu juga hati kita. Hati kena cek. Jadi nak kena cari doktor dia lah. Jadi doktor dia ada kat mana? Kat masjid kan. Jadi susah nak cek doktor ni. Saya bukan doktor rohani, tapi saya membaca kitab-kitab yang dikarang oleh doktor pakar-pakar rohani. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita belajar ini, mudah kita dapat menyembuh penyakit hati kita. Ada hati kita ni dikatakan ulama mengatakan malakatul insaniyah, derajat manusia. Ada hati ni sebenarnya lebih luas daripada akal fikiran kita. Ada setengah akal tu menyuruh pada hati. Maksudnya daripada alam semesta ini yang kita boleh lihatkan, yang boleh kita cerita reka dan sebagainya, sebenarnya hati kita lebih luas lagi. Sebab hati ni sebenarnya dia boleh lihat perkara-perkara yang tak boleh dilihat oleh manusia. Betul Nabi di malam ini Sya'ban, apabila malaikat Jibril kata, "Ya Muhammad, sekarang kau lihat di langit apa yang berlaku pada malam nisfu Sya'ban." Sebab malam yang 13 tahun kan, 13 Sya'ban, 14 Sya'ban, Nabi didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Bila Nabi didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, maka disuruh Nabi bangun sembahyang tahajud, minta ampun kepada umat Nabi Muhammad. InsyaAllah. Jadi Nabi minta ampun untuk kita tuan-tuan. Ini baik Nabi ni kan. Betul kita ni kalau tak selawatkan Nabi, tak sah sembahyang kita. Kalau kita mengucap tidak sah syahadah kita, mereka ada syahadah kepada Nabi SAW. Nabi ni sangat ambil berat kepada kita. Jadi Nabi minta ampun malam 13, 1/3 diampunkan, ada 1/3, mana 1/3 lagi diampunkan. Kemudian malam yang 14 disuruh Nabi bangkit minta ampun lagi kepada umat-umat. Bukan minta ampun, Nabi dah tak ada dosa. Kalau Nabi tidur pun tak ada apa-apa pun, tapi Nabi fikirkan kepada kita. Jadi minta ampun lagi, dapat 26. Jadi mana yang dia lagi, saya fikir aku tak tahu, ini urusan semua. Tapi hari ini 15, Jibril datang, "Ya Muhammad, gembiralah bahawa seluruh umat tu telah diampun oleh Allah SWT." Sebab tu tuan-tuan itu, kalau orang yang ada ahli fuluk, dia takkan cakap nisfu Sya'ban ni bid'ah, sabut nisfu Sya'ban ni ni rekat ulama kan. Kita tengok daripada ulama Islam yang seluruh dunia menyambut nisfu Sya'ban dengan mereka membuat acara, membaca Quran. Apa yang surah yang dipilih yang mudah, surah Yasin dibaca, minta kepada Allah, minta dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah. Ini di tempat saya, guru saya tiap-tiap tahun. Kita kadang-kadang guru pergi guru ni yang dekat guru ni untuk mereka doa yang mustajab, mereka doa orang yang hati perut mereka makan benda-benda yang halal, dan mereka tidak buat maksiat kepada Allah. Ini doa-doa mereka yang kita harapkan. Lalu pada dibaca Yasin yang kedua pula, minta kepada Allah memberi kepada kita rezeki yang halal. Sebab tu kita tahu orang-orang agama pakai lebay kan, kejap dia pergi haji, dia kejap murah. Mana datang kan kita tengok kan, itu rezeki yang murah. Ada setengah tak ada duit pun kan, tak ada kerja, tapi boleh pergi muka. Itu datang dari mana tuan-tuan? Kalau di kaum kita ada setengah orang tanah 20 ekar contohnya lah.
ada urusan tapi tak sampai-sampai ke Mekah. Itu sebab rezeki kan. Itu sebenarnya rezeki ni bukanlah hanya yang kita taruh kata Imam Syafi'i, tetapi rezeki ni sebenarnya yang kita telan, yang kita dapat berucap. Betul lah orang yang rezeki sampai Mekah, dia dah sampai Mekah kan? Ataupun yang apa yang dia namakan dia telan. Kalau sesuatu dalam bank dia kan, dalam nama bunyikan dia dah telan rezeki. Kerana rezeki Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah ta'ala, ma yanfa'u wa la muharram, apa yang beri manfaat kepada kamu walaupun haram. Satu rezeki ada kan rezeki yang haram, rezeki juga, tapi yang haram lah. Kalau kita minta kepada Allah rezeki yang halal dan kita hati dia terkaya pada makhluk. Dan baca Yasin yang ketiga, kita minta Allah SWT memberi kepada kita yang paling penting sekali daripada dua-dua ni, umur panjang kan. Kerana umur ni mudah akhirat kita. Selagi ada umur kita boleh buat amal ibadat kan. Kalau tak ada umur boleh tak buat ibadat. Kalau kita dalam umur nanti boleh tak kita nak bagi kitab penawar hati. Kita kata mak dia malaikat, tolong tahu apa, tolong fokuskan belajar kitab si kan, kenal Tuhan. Katanya Allah bukan kita pun juga saya katanya boleh dekat dunia kemudian kat dunia tak ada belajar, boleh belajar. Dan tak ada ini bukan masa belajar, ini masa tanya. Tapi kalau kat dulu, kat dunia kita ada belajar, tapi dalam belajar itu kita meninggal dunia. Kita meninggal dunia ataupun kita tak sempat ambil kan, ataupun guru kita meninggal dunia. Kata ulama, insya-Allah nanti ajar dalam kubur. Itu. Kita kadang-kadang senang kita dapat sembahyang dalam kubur seperti pada Nabi sembahyang dalam kubur. Tapi nak ceritanya bukan masa itu untuk kita sebenarnya. Sebenarnya masa sekarang ni lah kita belajar kan. Jadi belajar ni satu daripada ibadat. Kan setengah orang dia ibadat sembahyang susah. Dia umrah, dia haji memang wajib lah kan kita buat. Tapi belajar tentang itu semua ibadat. Ibadat. Jadi baca yang ketiga yang paling penting lagi minta kepada Allah beri kepada kita husnul khatimah, budaya yang baik. Tuan-tuan, sebab tu orang yang ada mata hati, orang yang hati bersih, dia nampak panggil Syu'ban satu perayaan yang cakap betul, sabda Nabi sebenarnya betul. Nabi kata apa? Di Syu'ban ni hari-hari para malaikat, hari yang diampunkan dosa kita selama setahun, hari yang mana Allah SWT mencatatkan nak tukar buku baru. Lepas tu nak tukar buku tengok rekod kita. Macam kita kan, baru masuk kerja jadi bukan terus naik pangkat tengok macam pantau, dia pantau. Jadi malaikat pantau kita sampai dari kemudian. Sebab tu kita daripada itu Sya'ban tu kita dah mula berubah. Dan mula kita berubah terus sampai kita berusaha sampai bulan Ramadan, sampai lagi Qadar, dicopkan bulan yang tua. Sebab tu kita minta kepada Allah. Ada semua orang dia minta dia tulis insya-Allah ya Allah bagi aku orang yang berbuah, yang jadi aku seperti orang di neraka. Tapi selepas daripada dia tak follow up balik kan. Jadi sebab kita kena follow up. Lepas di Sya'ban terus kan semua ni kita jaga yang wajib sampai kita naik ke Qadar. Ini orang saja yang berjaya. Tak ada katakan dia selanjut. Itu ialah. Tapi jangan cepat buat masalah wajib lah. Kalau sunat tak apa kan, dari sembilan duha besok tak ada sembahyang. Kita tak boleh tak naik martabat sisial, tapi jangan celah-celah dalam masalah wajib. Yang wajib kita istiqomah tetap. Dalam belajar itu tetap. Sebab ini belajar yang fardu. Ya. Jadi kita masuk pada tajuk dulu memelihara faraz. Sebab bulan lepas saya bicara tentang apa? Islam lah kan pada bulan ni kan. Jadi kita cerita pasal tajuk dia pada menyatakan faraz, pada menyatakan kemaluan. Kerana kemaluan ni disebut orang dulu sebut beradab kan, disebut dia tak sebut apa bahasa kan, sebut kemaluan. Jadi orang sebut benda tu malu tak? Malu. Jadi bahasa orang dulu lembut kan. Orang dulu dia usul pasal tu, orang sekarang tak ada. Orang sekarang straight to the point kan. Orang dulu macam dulu saya dengar cerita lah orang dulu kan. Jadi sama-sama surat
Bila dia pergi belajar dalam negara ke, dia nak minta bapak dia belikan, ada tulis kat surat ke hadapan ayah dia bonda yang dicintai. Dia bantu-bantu boleh nak minta duit. Orang sekarang pak minta duit, terus sekalipun juga nak duit, tak ada. Itu cara orang dulu kan. Sebab tu abang-abang khair di alaikum, orang-orang dulu lebih baik daripada zaman orang dulu sudah lebih baik daripada zaman kita. Walaupun zaman kita ni penuh dengan pusat pelajarannya, pusat teknologinya, pusat macam-macam IT-nya semua dah berjaya daripada orang-orang dulu. Tapi di sisi kenapa kita cakap ni? Kenapa orang cakap zaman orang dulu lebih baik? Kerana di sisi bahasa, akhlak dan baik. Jadi kita pada tajuk ni kita ambil pada firman Allah Taala dulu. Pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sekiranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya al-ayat. Artinya apabila harta benda yang sekiranya itu perhiasan hidup dunia. Ini dia nak kaitkan ayat ini dengan faedah yang diberikan kepada dia satu panca indera, satu anggota lah daripada kemaluan inilah manusia dilahirkan. Semua manusia dilahirkan daripada kemaluan inilah. Satu orang yang berjasa kepada kita ialah orang perempuan. Orang perempuan ni ialah dia sebagai bidadari syurga besok kan. Dan dia ialah sebagai pemaisuri kita. Dia jangan anggap orang perempuan seperti khadam-khadam kita, seperti orang orang jahiliyah yang menganggap orang perempuan sebagai apa? Sebagai pemuas hawa nafsu. Islam mengajar kita supaya menganggap orang perempuan ialah pemaisuri, isteri kita itu sebagai pemaisuri kita, ini sebagai raja. Dan seolah-olah itulah yang nampak sikit kan. Kita pandang isteri kita itu macam murahan saja kan. Ini sebab ini jadi kuncinya banyak letak dalam tangga. Sebab tu dalam surah ini Allah Taala menyebutkan Allah bagi kepada kita akan harta dunia. Dan termasuk di sini Tuhan datangkan dengan wal banuna. Jadi menghimpunkan maksudnya harta itu termasuk anak-anak. Satu orang tua dulu dia kata tuan-tuan, kamu berapa orang anak? Saya ada 10 orang anak. Jadi dia 10 orang anak ni baik tau. Dia kata kamu ada 10 ekar tanah. Kamu ada 10 orang anak, maknanya kamu ada 10 ekar tanah. Dia kata kat sini lah kan. Nah, jadi sebab tu dia katakan anak ni sebagai harta kita. Anak-anak ini kalau dia soleh, kita pun untuk kita jadi orang tahu, kita akan dapat anak yang soleh. Gitu. Jadi bersyukurkanlah, benar-benar bersyukurkan ini anggota. Itu anggota farad memelihara daripada yang diharamkan seperti zina dan liwat dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariahnya. Boleh kalau yang mengeluarkan air mani kita tu minta maaf ini apa? Ilmu seks kan. Sekarang bahasa dia lah. Ini sesuatu Islam pun diajar tapi ini untuk apa? Yang sebenarnya kita tiap-tiap madu kan. Itu jangan malu dalam contoh orang perempuan nak belajar masalah darah haid. Tak ada guru perempuan yang mengajar, dia harus belajar dengan guru lelaki. Tapi dengan cara yang menggunakan isyarat lah, dengan cara tanda fitnah lah. Jadi dalam hal ini dia tak ada malu lah dalam masalah mengatakan ayat introduksinya dan zaman itu ada jaya. Maksud hamba abdi yang dapat dikawal ketika peperangan dan memeliharanya daripada yang syubhat. Apa dia syubhat? Kita pelihara faraz itu daripada yang syubhat kepada kita daripada kesamaran seperti jima pada nikah yang batal. Nikah itu batal pada sisi mazhab kita Syafi'i lah. Kalau sisi mazhab lain tak batal. Seperti mazhab kita kalau tak ada wali kan, tak ada apa, tak ada saksi tak cukup kan. Itu saksi perempuan dua, setengah mazhab mungkin ada satu kan, ada setengah tu wali. Jadi tak cukup wali ni maksudnya wali yang mujibir tu tak ada. Dia ada wali yang akrab, contoh itu bagi bahasa wali lah.
Maka ini akan menjadi sebab dia panggil nikah dia akan menjadi syubhat. Itu pun bila dia kahwin macam macam itu, itu dia berjimat. Kan dia lakukan perselingkuhan. Pada mungkin segi mazhab itu sah, ataupun kita kata mungkin sekolah sekarang tak ikut undang-undang Malaysia. Itu pun termasuk juga. Kan undang-undang negara kita kalau nak nikah sekian syarat. Mesti warga negara atau orang negara ada surat pasport dan sebagainya. Dan sekarang kan orang-orang yang bukan warga negara nak kahwin nikah dengan orang warga negara. Mungkin dia punya dia punya syarat-syarat ketat. Dia suka-suka, dia pun nikah dengan cara belakang-belakang. Jadi menyebabkan nikah itu mungkin jadi syubhat. Kan, berpesan siapa mungkin jadi kesamaran. Itu dikata sini seperti jimat pada nikah yang batal. Tapi kalau itu batal, sesungguhnya tak ada saksi. Kan, dia nikah sendiri. Kan, ataupun tak ada wali yang menikahkan dia. Ayah dia tak ada dia. Sebab itu dia kata, jika taklid dia akan yang berkata dengan sahih nikah itu. Jadi kalau dia taklid kepada mazhab yang mengatakan sahih nikah itu, maka dia bagi syubhat di sisi mazhab Syafi'i. Tapi sahih mazhab lain. Okay. Orang yang wakilkan, orang yang sekolah itu dia kalau yang syubhat ada salah. Kalau boleh dia jaga, jangan sampai dia melakukan hubungan kalau dia rasa yang baru. Sebab tu nikah kahwin itu tak ingat. Tak boleh kita ambil gambar kan, gambar dan telefon dia nikah daripada luar negara sana. Banyak orang sekarang. Sebab itulah kata Syekh Nuruddin Al-Bajari, dalam masalah nikah ni dia bukan macam online jual beli tak pun boleh ni kan pakai video. Bahkan sekolah dalam kereta tu kan, kan kembali bagi kita tak boleh buat gambar orang lain. Jadi isteri tu yang pakai isteri tu orang lain yang nikah tu. Jadi sebab tu kena tengok masalah sebab tu syarat atau kita kata syarat apa, rukun dia orang nak nikah tu mesti ada suami, mesti ada isteri kan. Mesti ada orang yang menikahkan, ada wali lah, mesti ada dua orang saksi kan, mesti ada ijab kabul, lafaz ijab atau nikah kan, akan nikah siapulah si fulan dengan anakku. Itu sepatutnya yang nikah kita. Walaupun setengah orang lain nikah mesti untuk kodra kita tu Tok Imam Masjid kan, mesti Tok Imam Masjid nikah kan, mesti Tok Imam Masjid nikah kan. Sedang tuan-tuan yang nikah kan, bukan susah tengok. Supaya kita bila nikah bawa anak-anak menantu kita tu apa boleh takut yang bersungguh. Jadi dia mau dijaga anak kita betul-betul. Ini kita suruh kalau kita susah nak bubuk, tak ada bidah nak cakap ni. Sebenarnya boleh praktis kan, boleh tulis kat kertas, baca macam kita kata nak ni, kita siap nikah, kita nak praktis baca kan. Aku terima nikah, aku nikahkan anakku dengan kaum baru dia nikah. Jadi sebenarnya siapa yang nikahkan? Tuan-tuan yang punya anak tu, tuan yang nikahkan, disaksikan oleh Tok Imam Masjid lah yang pencatat yang akan dituliskan kan. Sebenarnya itu yang itu kan. Jadi sedikit tentang apa? Nikah kahwin. Dan ini sangat penting untuk kita berhati-hati dalam masalah nikah kahwin ini. Satu dalam nikah kahwin ini dia tak macam perkara lain, maknanya dia kena study lah, kita kena belajar, kena tanya. Kita tanya orang yang macam pandai dalam masalah hukum-hukumnya macam mana. Sebelum nikah tu dah rujuk lah kan macam mana. Kemudian telah berfirman Allah SWT pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun. Artinya dan sekalian yang memelihara mereka itu, yang benar Allah puji. Orang yang memelihara mereka itu akan segala pahala mereka itu, masya-Allah. Mana Tuhan sentiasa kan. Kalau malaikat saja sentiasa suka. Sebab apa malaikat suka tentang bulan Sya'ban? Kerana mereka akan turun nanti tak lama lagi, mereka akan turun ke bumi pada bulan Ramadan dan tak lama
menggunakan bulan Ramadan dengan keadaan yang suka kepada Muhammad dan keadaan lapar dan dahaga. Yang mereka akan menjalankan perintah Allah SWT, yang mereka akan menutup nafsu-nafsu mereka pada bulan Ramadan seperti bulan Ramadan dan semua dah tak sendiri lah. Kalau ada kedai-kedai yang kita kata pak-pak ke apa semua kan dah tak ada sendiri dah ni. Ini berkat daripada apa? Menahan nafsu kita. Sebagaimana disebut dalam hadis sahih bahawasanya amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahabbu amal Allah adwa wa yuqalla. Dalam keadaan kita lapar dan dahaga. Jadi orang yang keadaan lapar dan dahaga itu satu daripada amalan yang Allah kasih. Jadi malaikat suka gembira bila mereka turun pada bulan Ramadan. Kan awal Ramadan mereka turun. Mereka dan bukan kata hanya bulan Ramadan, di mana-mana ada majlis ilmu puan subuh. Jadi ada sebagian malaikat ini ramai. Banyak saya tak boleh bilang malaikat ini. Lebih banyak daripada kita makhluk. Katakan malaikat ada 90%, jin 900%, manusia itu ada 100%. Tapi yang kita lihat manusia, tapi kita tak tengok jin lagi manusia. Kita akan tak boleh lagi ramai malaikat 20%. Jadi mereka akan gembira. Dan ketika bulan Ramadan mereka taat semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tunggu sebelum kita belajar tentang nanti, kita akan masuk dalam bab lepas pada anggota ni, kita akan masuk pada bab perkara sifat masuk banyak makan. Jadi makan ni dengan sebab banyak makan lah pada kita melakukan kerosakan. Covid dia bunuh habis kan, kerana dia merasa dia baik, merasa dia punca daripada makan dan minum. Tok Adam kita pun kan tersalah dalam ijtihad yang bukan Tok Adam berdosa, tersalah dalam ijtihad. Ada ahli hikmah ni, bukan pasal makan, semua pasal makan. Jadi bukan tak boleh makan, tapi makan tu mana dengan berniat, niat yang baik. Sebab itulah disebut dalam dalam kitab Al-Qashatul Qulub bagi Hujjatul Islam Imam Ghazali, bila masuk dalam Ramadan ada satu hadis yang disebut fa'asinu fatahiru, kamu bersihkanlah hati-hati kamu, bersihkanlah tubuh badan kamu. Kalau boleh mandi kan, mandi niat itu Syaban atau mandi bulan Syaban, kalau dia Allah bagi sihat kepada kita. Tak salah kita mandi. Kita masuk Arafah kita sunat mandi, kita masuk Mekah kita sunat mandi, kita masuk Muzdalifah kita sunat mandi. Kita tak ada mandi. Kita masuk Madinah sunat mandi, kita masuk bin Ali tempat mikot kita sunat mandi. Jadi mandi ni orang macam kita dah tentu dia elok mandi. Tapi jangan salah mandi. Jangan mandi lepas maghrib. Tapi bulan puasa tak apa. Ada ulama kata bulan puasa kalau kita mandi sebelum malam maghrib dia segar lah kan. Mandi lepas maghrib boleh sebelum nak tarawih untuk khusus bulan puasa. Tapi kalau hari lain jangan kita mandi lepas maghrib pun. Jadi orang macam kita bangun 3-4 pagi mandi kan? Banyak kau mandi tuan-tuan. Lebih orang yang dah tinggi apa semua kan. Itu untuk jaga kesihatan kita. Dan orang yang mandi pukul 2 pukul 3 ke atas itu mandi syifa, mandi ubat. Jadi Nabi katalah itu bersihkan diri kamu, fa'asimu niyatakum, dan elokkan niat-niat kita. Jadi bila Syaban niat elokkan niat-niat kita. Ya Allah, aku nak berubah lagi, aku nak boleh nak baca Quran, nak buka Quran kan, nak berzikir, nak bersembahyang malam, nak tahajud, nak minta ampun kepada Allah, nak berdoa kepada semua orang itu, kepada ahli keluarga, jiran-jiran, kepada orang muslimin, amin, seluruhnya kita baikkan niat kita, insya-Allah. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan antara memuji kepada orang yang menjaga, menjaga akan segala farad mereka itu, kecuali dia gunakan farad itu ataupun dia gunakan farad itu ke atas sekalian isteri. Maksud farad ni kalau bagi perempuan dapat farad kan, bila kira zakarul zakar, maka dia gunakan untuk isteri dan sahaya.
mereka yang perempuan. Maka bahawasanya mereka itu tiada di situ pada menggunakan farad tadi. Dan ketahui oleh yang bahawasanya tiada sempurna menggunakan farad itu mereka dengan menggali mata. Sebab itu dia mula saya dalam tajuk jaga anggota. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak ni, ilmu tasawuf yang dikatakan ilmu sufi, ahli sufi, dia mula-mula sekali dipanggil kaedah ni lah takhali, menyucikan. Jadi dalam masalah menyucikan, kita kena jaga anggota tujuh kita dulu. Kerana anggota yang tujuh ni dipanggil satu amanah yang Allah beri kepada kita. Kita kadang-kadang satu punya amanah-amanah yang lain, dan kita lupa dekat diri kita sendiri ada amanah Tuhan kepada kita. Sebab tu Nabi lihat dalam Islam ya, dalam Islam ya, Nabi tu satu golongan tu, dia ambil kayu tu dia pikul dia jatuh, dia ambil kayu pikul. Apa ibarat? Ibarat daripada orang yang dia tak boleh tanggung amanah yang telah sedia ada pada dia, maka dia ambil amanah-amanah yang lain yang dia tak mampu nak pikul. Tidak orang yang sama. Apa amanah dia? Pada tubuh badan dia, anggota dia. Jadi amanah yang pertama mata, kan? Mata, telinga, amanah. Mulut, amanah. Lidah, amanah. Perut, faras, kemaluan, dua tangan, dua kaki, tujuh anggota. Sebab tu dia katakan neraka itu ada tujuh juga. Tujuh neraka ada semua tu akan ada kaitan dengan tujuh anggota kita. Dengan sebab dosa mata, dengan sebab mata kita tak bertaubat pada Allah, telinga kita tak bertaubat pada Allah. Salah satu neraka kita tak tahu mana-mana neraka yang akan kita sembah. Itu Nabi SAW ketika malam nisfu Syaban, Nabi SAW ketika melihat kenapa Nabi kata sedih bila dia kata hanya 1/3 diampunkan, hanya 1/3 diampunkan ya Muhammad. Nabi menangis sebab Nabi malam Islam kan, nisfu Syaban ni pasal Islam. Nabi melihat neraka. Nabi lepas pada menghadap Allah Ta'ala, jumpa di arasy Allah, Nabi turun di Sidratul Muntaha, maka Nabi dibawa melihat syurga dan neraka. Maka ketika Nabi lihat syurga, Nabi melihat maligal-maligal yang Masya Allah, dengan rupa-rupa sungainya, dengan rupa buah-buahannya, dengan kebun-kebunnya, dengan sungai-sungainya yang Nabi lihat ketika itu. Sungai itu dengan batu-batu dia, kerikil dia, semua tu kita kata apa? Macam matching lah kan. Sungai ni matching kena, tak ada hati. Macam kita kat dunia kan, kalau kita ada kat belakang rumah kita, rumah besar bangun kan, tapi kat belakang tu ada tarik kecil. Jadi tak matching pun kita kan. Kita pun kalau ada rumah pun nanti kita kata ini tak bagus, ini ada yang tak kena kan, komen. Betul tak? Tapi dalam syurga pun tak ada komen lagi. Tak ada. Yang mana kita makan buah, yang kita makan kulit dia rasa sedap, tak ada pahit-pahit. Kan? Ada buah yang lebih sedap manis tapi kulit dia pahit lah. Dia ada sebuah yang masak kan? Tak ada kita akan komplain lagi lah, ini masak, ini tak. Itulah keadilan syurga. Dia tak boleh ceritakan Mala ainu ra'at wala uzun sami'at wala qalbun bashar. Ya, dalam nikmat dan syurga ni tak dapat kita nak bandingkan dengan, tidak pernah kita melihat dengan mata kita, tak pernah kita dengar telinga kita, tak pernah hati kita fikir. Itu bayangan daripada syurga. Tapi bila Nabi melihat neraka, Masya Allah, dia tak boleh nak cerita lah. Tapi dalam kisah Islam yang lain ni, bahawasanya lagi melihat orang yang macam-macam kepada dia. Ada satu orang ni perut dia buncit macam besar rumah tu, atas stendron tu langgar perut dia. Atau ada yang dia dijejilkan mulut dia kan, so dia buka luas, dipam dengan api. Ada telinga dia tu didorong dengan tar hitam yang kalau kita kata tar jalan raya tu, kalau bau-bau panas-panas tengah jalan tu kan, kita nak lalu sebelah pun rasa panas. Kita lalu pun panas. Orang yang kerja tu sendiri kan, tak tahu lah macam mana. Orang kerja buat jalan tu kan,
panas lagi. Nah, ini nak cerita dalam neraka tuan-tuan. Jadi itulah keadaan dan Nabi melihat orang-orang perempuan banyak dalam neraka. Diminta oleh Nabi sekali. Tapi benar-benar kita tak termasuk dalam sisi Islam. Sebab itu Nabi menangis ketika Sayyidatina Fatimah Zahra anak kesayangan Nabi menanya, ya Rasulullah, aku menangis. Aku terkenalkan dalam melihat ketika Malaysia Zahra proses neraka itu banyak orang perempuan. Kalau kita tahu kuliah dalam bagi tentang orang perempuan dengan orang lelaki mana ramai. Itu kita kata orang lelaki ramai kan. Tapi ada orang perempuan yang banyak dia yang dia tu kalau dia beriman dia melebihi orang-orang lelaki yang beriman. Seperti Sayyidatina Rabi'ah Alawiyah, Sayyidatina Fatimah sendiri yang dikatakan besok yang masuk syurga, penghulu pemaisuri kata raja dalam syurga orang perempuan. Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Asia binti Mazahir, isteri Firaun kan. Dan Nabi kata lagi yang kedua, aku melihat dalam neraka itu banyak orang-orang baik akhirnya. Sebab itulah orang kita ada satu kan, ada orang yang kata dia kata yang belajar Ustaz itu semua orang bodoh. Saya cakap betul. Aksar ahlul ahsa, dia dengar Nabi kita tu aksar ahlul jannah, kebanyakan ahli syurga itu al-guru orang bodoh. Al-guru ni maksud bukan orang bodoh mesti bodoh dunia kan. Biarlah orang kita bodoh dunia kan, tak apa kan. Tetapi ada ulama kata al-guru situ dengan mana orang yang menghalusi akhirat ni. Tu kan. Kalau orang Kelantan kata orang guru ni orang gua, macam gua ni macam tak kisah kalau dia dunia kan. Itu orang ahli syurga. Hanya kalau dia kata orang ustaz macam ni, orang-orang bodoh yang baca. Macam yang ustaz yang lain ni yang pada orang itu. Dia tak faham tu kan. Tak faham. Itulah kan. Kita bukan nak gaduh. Kita nak terangkan. Sebab Nabi sebut apa? Kebanyakan orang ahli syurga itu lah orang yang menghalusi akhirat dia. Orang juga asal akhirat dia memperincikan menghalusi, dia cermat. Azan. Allah SWT. Bila tak ada sistem saya cepat. Tadi saya bercerita sikit lagi.